Jangan ada undang-undang dua darjat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjelaskan bahawa tanggungjawab amanah itu amat berat. Namun manusia bersedia untuk memikul amanah yang amat berat ini dengan keadaan mereka yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Antaranya manusia suka berbuat zalim dan perkara yang sia-sia. Firman Allah itu mengingatkan Jom Channel kepada seorang menteri Kerajaan Perikatan Nasional yang telah senyap-senyap keluar negara dan senyap-senyap masuk semula dalam keadaan negara dilanda COVID-19. Rang Undang-Undang atau RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 baru saja diluluskan di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, RUU tersebut tidak mempunyai peruntukan berkaitan hukuman atau penalti sekiranya wujud elemen ketidakpatuhan. Katanya, jaminan sedemikian selaras hasrat kerajaan supaya RUU berkenaan tidak bersifat menghukum sehingga membebankan mana-mana pihak. Pendirian itu katanya selari dengan kesan tempias COVID-19 yang tidak mengenal sesiapa, sama ada kaya, miskin, majikan, pekerja, peniaga, pembeli, di luar bandar atau di desa. Kesan COVID-19 dirasai oleh semua pihak. Apabila satu pihak terkesan, bermakna seluruh rantaian ekonomi akan terkesan. Justeru RUU ini memperuntukkan wadah pengantara kepada pihak yang mempunyai pertikaian untuk selesaikan isu secara baik tanpa babitkan proses perbicaraan undang-undang di mahkamah, kata Taqiyuddin. Adakah lepas ini akan wujud keadilan dalam pelaksanaan undang-undang bersabit dengan ketidakpatuhan? Itulah yang kini menjadi persoalan. Ini kerana rakyat menunggu hari demi hari bila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amrazali yang melanggar peraturan kuarantin Kendiri dihadapkan ke mahkamah selaras dengan konsep keadilan dan kesamarataan. Perintah dari Allah amat jelas tentang tuntutan supaya pemimpin mesti amanah dan bertanggungjawab. Namun rakyat hanya melihat pelbagai alasan untuk menjustifikasi ketidakadilan yang sedang berlaku. Antaranya, beliau mendakwa bahawa pemergian ke Turki mendapat izin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah membayar kompaun RM1,000 yang dikenakan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau akan menyerahkan 4 bulan gajinya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man juga menyokong beliau dengan berkata, yang penting tiada kluster Khairuddin. Paling tidak masuk akal apabila ahli parlimen seputih Teresa Kok yang mendedahkan mengenainya dituduh iri hati terhadap pencapaian Khairuddin. Janganlah kerana dengki dan iri hati dengan pencapaian kerajaan dan menteri, maka apa saja peluang yang ada mahu dipolitikkan, kata Setiausaha Perhubungan PAS Selangor Roslan Syahir Muhammad Syahir, Harkah Daily 21 Ogos 2020. Begitulah natijahnya apabila firman Allah tentang keperluan untuk beramanah dalam tindakan itu dikesampingkan. Adilkah apabila Khairuddin dikenakan kompaun RM1,000 sedangkan seorang wanita tua berusia 72 tahun dikenakan hukuman penjara 1 hari dan denda RM8,000? Tidak kira apa RUU yang akan dibentang, jika pelaksanaan tidak adil, maka hasilnya tetap zalim. Kepada menteri berkenaan, lakukanlah tindakan yang terhormat, letak jawatan.